Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, insya-Allah kita sambung hari ini untuk refleksi 30 juzuk, iaitu juzuk 16. Juzuk 16 ni menarik, tuan-tuan. Sebab juzuk 16 ni adalah juzuk yang memisahkan di antara uh, kisah satu babak dalam surah Al-Kahfi. Juzuk 16 ni bermula babak ketika mana Nabi Musa, dia dah ikut lama dah dekat Nabi Khidir ni. Dekat juzuk 15 tadi. Jadi ikut lama. Kemudian dekat babak terakhir kisah Nabi Musa dan juga Khidir. Ketika mana mereka melalui satu kampung. Dan kampung itu, masyarakat itu tidak memberikan bantuan kepada mereka. Sebab mereka ni jalan jauh. Kampung itu tidak memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian dalam perjalanan selepas itu, mereka bertemu dengan satu rumah. Lalu Nabi Khidir bantu untuk betulkan rumah itu, bangunkan rumah itu. Marahlah Nabi Musa, kenapa kau nak tolong orang yang tak nak tolong kau? So, sensitively, memang betul lah. Kenapa kita nak tolong orang yang tak tolong kita? Nabi Musa marahlah, kenapa kau baik sangat? Tadi bukan main lagi yang kau bunuh budak segala bagai. Kan? Tetapi Nabi Khidir dah kata dah dekat Nabi Musa, jangan tanya lagi soalan-soalan ini. Kalau kau tanya, aku akan pergi. Tapi disebabkan Nabi Musa is very sensitive, Nabi Musa tanya soalan yang tak boleh ditanya lagi. Dia tanya, kenapa kau buat macam ni? Lalu pada waktu itulah, Haza firaqu baini wa baini. Kata Nabi Khidir, inilah titik yang memisahkan aku dan juga kamu. Maka mereka berpisah. Dekat sini kita belajar tentang satu hal. Perpisahan. Sebab itu, juzuk 15 berakhir dengan keadaan Musa yang sedang pada waktu itu, pada waktu cerita ini diturunkan, tuan-tuan, Nabi Musa berada dalam keterbuangan dengan masyarakat dia. Kat mana? Dekat padang teh. Ni waktu bila? Waktu dah sampai dekat Kanaan, nak masuk dah dekat tempat yang dijanjikan. Lepas tu pergi berperang. Allah suruh mereka pergi berperang. Allah dah janjikan kemenangan. Tak mau, takut. Sebab apa? Sebab mereka kata kepada Nabi Musa, dekat dalam tu ada Jabariyu. Ada orang-orang yang gedebeh, besar, gangster. Kami takut. Kamu pergilah dulu dengan saudara kamu, dengan kaum-kaum kamu, dengan kumpulan kamu. Sedih Nabi Musa, tuan-tuan. Aku nak bawa kamu keluar daripada Mesir yang sangat kejam. Kamu tengok sendiri depan mata kamu, laut terbelah. Kamu jalan panjang padang teh. Kamu jalan melalui Sinai dan sebagainya. Kamu tengok macam-macam berlaku. Al-Baqarah, cerita. Semua kamu nampak dengan kebenaran. Mujizat-mujizat yang Allah bagi. Sampai di titik terakhir perjalanan ini, kita dah nak menang dah. Kamu masih lagi dengan sikap perangai kamu yang sangat susah untuk mentaati Allah. Nabi Musa sedih. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, sesat. Hukumlah. Hukumannya apa? Yatihu. Mereka disesatkan dekat padang teh selama 40 tahun. Dan pada waktu itulah Nabi Musa fokus untuk membina generasi akan datang. Dan pada waktu itulah berlakunya kisah Nabi Musa dan juga Khidir ini. Ketika mana berlaku? Ketika mana Nabi Musa dan kaum dia terbuang daripada kemenangan. Dekat mana kita belajar tentang kemenangan? Bukan dekat kisah Nabi Musa, tapi dekat kisah selepas Nabi Musa. Tapi apa isunya? Keterbuangan. Lepas tu part mana kita nak masuk? Juzuk 16 ni. Part di mana keterpisahan Musa dan juga Khidir. Itu kita belajar dekat juzuk 16. Sebab tu juzuk 16 ni, idea dia adalah tentang keterbuangan hidup kita. Memang macam tu lah nature dunia ni. Dia akan buat kita rasa terbuang, kita rasa terpisah, kita rasa sendiri. Kemudian kita belajar lagi dekat dalam surah Maryam selepas surah Al-Kahfi. Iaitu surah yang bermula dengan cerita Zakaria. Nabi Zakaria ni nak memohon. Allah nak bagi anak kepada Nabi Zakaria, tapi bini dia mandul. Lalu Nabi Zakaria tanya nak kena buat apa? Allah kata, salayalin sawiyah. Kamu kena mendiamkan diri kamu. Maksudnya kamu kena mengasingkan diri kamu daripada kaum kamu. Tak bercakap selama 3 malam. Itu cerita apa? Cerita tentang kesendirian. To get something, sometimes you need to be very, very much alone. You need to step out of the society and noise and you feel very alone. Sometimes that's how you do it. Kemudian cerita selepas tu cerita Maryam. Macam mana Allah cerita Maryam bila nak sampai waktu dia nak kena bersalin, dia terpaksa jauhkan diri dia daripada ramai orang. Kejauhan, keterpisahan, keterbuangan. Kemudian selepas tu kita dengar cerita tentang Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim tanya ayah dia, kenapa kau sembah syaitan-syaitan ni apa semua kan? Kemudian ayah dia kata, kami nak sembah. Ayah dia marah dia, kemudian dia kata, aku menjauhkan diri kamu daripada aku. Lalu Nabi Ibrahim keluar tinggalkan ayah dia, pergi dekat tempat yang sangat jauh dekat situ. Sampailah berlakunya kisah apa nama Ismail, Ishak, semuanya berlaku selepas itu.
Tapi apa isunya? Apa point dia? Jauh. Keterbuangan. Kamu memisahkan diri kamu. Itulah cara kita berdepan dengan dunia ni, tuan-tuan. Kita berdepan dengan dunia ni bukanlah semudah semua orang follow kita, semua orang patuhi kita, semua everything come in the right place. Everything come just going to happen in a way dia is kita, dia memudahkan kita. No, it's not. There is always hardship. And dunia ni, kalau dunia ni dia nak tolong kita, dia akan campak kita keluar daripada dia. Itu cara Allah tolong kita. Cara Allah nak tolong kita, tuan-tuan. Allah takdirkan kita untuk tercampak keluar dekat dunia ni, daripada dunia ni. Maksudnya, kita akan jadi sangat sendiri, kita akan jadi sangat seorang, kita akan jadi sangat sunyi, kita akan rasa terbuang. Dan inilah kita belajar dekat juzuk 16, iaitu keterbuangan hidup. Kemudian, yang paling menarik, tuan-tuan. Last sekali ya. Ni last sekali ya. Sebelum last tu ada satu part tu kita akan belajar bagaimana kita akan dapat kejelasan itu, bagaimana kita akan menikmati keseorangan itu kerana kita akan merasakan ia bagaikan di syurga. Kata Allah kata, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Kamu tak akan mendengar apa-apa dekat syurga ni melainkan kata-kata yang menenangkan kamu. Dan itulah yang kita akan dapat kalau kita belajar untuk berseorangan. Kita hanyalah beruzlah dengan Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian last sekali yang ni power. Last sekali dekat dalam surah Maryam, kita akan belajar satu ayat yang penting. Allah cerita tentang keadaan kita dekat hari kiamat nanti. Dekat ayat 95. Allah kata, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Setiap daripada kamu ni nanti akan datang kepada aku, akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan apa? Dalam keadaan seorang diri. Itu yang sangat-sangat menyedihkan. Kerana dalam keadaan seorang diri itulah kita akan datang kepada Tuhan. So Allah dah bagi realitinya. Kita akan hidup hanya dengan seorang diri. Tuan-tuan, semua yang saya cerita ni adalah terambil sedikit daripada buku ini. Cuma aku, lukaku dan Tuhanku. Catatan refleksi 30 juzuk Al-Quran yang saya tulis. Refleksi daripada setiap juzuk. Jadi dalam buku ini saya ceritakan tentang apakah key message, emotional connection yang ada pada setiap juzuk yang boleh kita garap, yang boleh kita belajar. Dia bukanlah menyentuh keseluruhan info tentang juzuk, tuan-tuan. No. Tapi dia mengambil satu message yang emotional dan spiritual. Kemudian kita reflect sama-sama. Saya cakap macam saya cakap tadi tentang juzuk 16 tentang kesendirian. Juzuk 12 nanti kita akan masuk tentang kejelasan. Kita akan belajar nanti insya-Allah. So ilmu-ilmu itu semuanya insya-Allah kita sama-sama belajar daripada Al-Quran. Dan mesej-mesej itu saya cuba untuk rungkaikan dalam bentuk buku dan saya tuliskan dalam buku saya ini. Cuma aku, lukaku dan Tuhanku judulnya. Dan ia telah mengumpulkan catatan sebanyak 30 juzuk Al-Quran insya-Allah. Apakah yang saya cuba nak dengan kemampuan saya cuba nak buat adalah saya nak cuba untuk sampaikan mesej yang a bit emotional supaya kita tak merasa jauh dengan Al-Quran. Setiap perkataan yang Allah guna dalam Al-Quran sebenarnya bukanlah nadir, bukanlah perkataan yang kita tak boleh nak faham. Kalau kita gali setiap perkataan itu, kita akan dapat macam-macam insya-Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Toha dalam juzuk 16. Allah kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Al-Quran ini untuk membuatkan kamu menderita, menjadi susah. Syaqq, menjadi susah, menjadi resah. No. Mafhum mukhalafah, the reverse of understanding is Allah turunkan Quran ni untuk kita rasa bahagia actually. Kita rasa happy. Bukan nak penderitaan. Allah tak kata direct ya kita akan rasa happy. Tapi Allah telah mengatakan dia dengan banyak cara bila Allah kata aku tak turunkan Quran ni untuk kamu merasa payah dan juga derita. Dia macam ni tanda. Saya bagi contoh ayat lah. Kita sayang kat seseorang, kita kata aku sayang kat engkau. Simple tuan-tuan. Simple. Tapi kalau kita kata aku takkan buat kau rasa derita seumur hidup kau. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita sayang kat dia, kita akan selamatkan dia, kita akan duduk dengan dia, kita akan setia dengan dia. Kita hanya kata satu ayat yang telah pun bersetuju untuk 1001 ayat yang lain. Kita tak kata kita cintakan dia, tapi kita kata kita akan jaga dia seumur hidup dia, dia tak akan derita dengan kita. So everything kita akan buat untuk make sure dia tak derita dengan kita. Macam itulah juga ayat ni. Allah kata Allah tak turunkan Quran ni untuk buat kita rasa derita. Maksudnya Allah nak turunkan Al-Quran ni untuk buat kita rasa bahagia, rasa happy, rasa tenang, rasa selamat dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.